Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sedar tak sedar, hampir 2 tahun kita terkurung di rumah. Tatkala kita terpaksa melawan musuh-musuh yang tak kelihatan di mata manusia, kita juga dihalang untuk menikmati dunia seperti kebiasaannya. Kini, dunia semakin pulih perlahan-lahan. Setiap usaha sama-sama kita saksikan. 2021 juga menunjukkan pelbagai peristiwa dan isu semasa yang berlaku, yang saya kira boleh untuk kita jadikan tauladan bersama. Maka, ayo sama-sama kita rungkaikan kronologi masa dan waktu, kerangka peristiwa dan isu semasa, untuk sama-sama kita menilai jiwa apa yang perlu ada dalam diri seorang insan. Dalam mauduk pidato saya, 2021, merentasi jiwa dan nurani seorang insan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama, merentasi jiwa kecekalan. Dalam kita mendepani wabak COVID-19 hari ini, kita melihat dengan mata kita sendiri. Tatkala ada yang jatuh tersungkur, ada yang menyembah bumi, ada yang tidak mampu untuk bangkit lagi. Ditambah lagi, tatkala perintah kawalan pergerakan dilaksana dan juga proklamasi darurat juga telah dilaksanakan pada 12 Februari 2021. Perkara ini lagi membebankan. Sebab itu, tatkala 28 Jun 2021, Nik Faizah Nik Osman, Timbalan Ketua Angkatan Wanita Amanah Negeri Kelantan, telah pun memperjuangkan kempen bendera putih, telah mendapat sambutan ramai. Sungguh pun, kempen ini mendapat tentangan-tentangan dan juga kritikan-kritikan luar. Namun, nasihat saya, kita jangan cepat gelabah, jangan cepat melata. Kita tinggalkan yang keruh, kita ambil yang jernih. Bercerita lagi tentang kecekalan, sudah lupakah anda? Tatkala di bumi Palestin sana pada bulan Ramadan tahun ini, kita digegarkan lagi dengan kerakusan Israel laknatullah, yang mana terus membunuh lelaki-lelaki di sana, terus merogol perempuan-perempuan di sana, anak-anak kecil dilunyai begitu sahaja. Sayu hati ini melihatkan di mana sebenarnya peri kemanusiaan mereka. Namun, kerana faham erti kecekalan, tak kira walau apa pun di tangan, rakyat Palestin terus menentang, terus melawan. Kerana inilah bukti kecekalan terbaik dunia. Kedua, merentasi jiwa kesungguhan. Pada 23 Julai 2021 hingga 8 Ogos 2021, menyaksikan 33 atlet kontijen Malaysia telah pun berjuang bersungguh-sungguh di tamasya Sukan Olimpik Tokyo 2020. Pada ketika itu, saya kira mereka layak untuk mendapat penghargaan sepenuhnya daripada kita. Kerana untuk berada di pentas dunia, dilihat ribuan mata, bukan perkara biasa-biasa. Bercerita tentang Olimpik, jangan ditinggal kepada Paralimpik, yang mana mereka pada awalnya, pada asalnya, mereka kelainan upaya, namun mampu untuk menghadiahkan pingat untuk negara. Malah kita berjaya membawa pulang 3 emas bagi tamasya kali ini. Bangga saya menjadi anak Malaysia. Bercerita tentang kesungguhan lagi, sekalung tahniah saya titipkan buat Nurul Fatin Nabiha Hamdan dan Nurul Naziah Muhammad Nazir yang berjaya menetapkan diri dalam 10 terbaik dunia dalam peperiksaan ACCA pada tahun ini. Bila ditanya, kata mereka rahsia kejayaannya adalah bersungguh-sungguh dalam setiap perkara. Sebab itu, tatkala kita letakkan kesungguhan di hadapan, datanglah cobaan, rintangan atau apa-apa pun masalah yang menimpa, kita mampu menghadapinya. Ketiga, merentasi jiwa keilmuan.
dalam kita menggembeling tenaga dan usaha untuk keluar daripada kancah COVID-19 hari ini, kita mendapat berita gembira saat vaksinasi terus dikaji di seluruh dunia. Dan pada 20 Februari 2021, kumpulan pertama Pfizer-BioNTech telah mendarat di lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur melalui penerbangan Malaysia Airlines MH604. Namun, adatlah bila kita berjuang, pasti ada yang menentang. Tanpa pengetahuan dan ketidakpercayaan kepada usaha-usaha kerajaan, ditambah lagi dengan fakta-fakta andaian dan entah dari mana sumbernya, golongan-golongan anti-vaksin cuba menempatkan diri dalam negara. Mereka mengangkat cerita-cerita luar yang kononnya inilah konspirasi dunia untuk menghancurkan Malaysia. Lagi pelik apabila mereka mengangkat cara rawatan yang entah dari mana asalnya. Sebab itu, kepentingan untuk kita menuntut ilmu ini dan juga untuk kita mengetahui sesuatu perkara telah pun Allah ceritakan kepentingannya dan kelebihannya dalam surah Al-Mujadalah ayat yang ke-11. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Mafhumnya, dan Allah mengangkat darjat mereka yang beriman di antara kamu dan juga mereka yang berilmu di antara kamu beberapa darjat. Rangkumannya, setiap isu semasa dan peristiwa yang saya ceritakan kepada anda hari ini adalah sama-sama untuk kita menilai apakah jiwa-jiwa yang perlu ada dalam diri kita hari ini. Adakah pada hari ini kita sudah pun mempunyai setiap jiwa-jiwa yang diperlukan untuk menjadi hamba Tuhan yang diizinkan. Sebab itu, pertama, saya ceritakan kepada anda tentang jiwa kecekalan untuk kita terus cekal dalam menghadapi setiap rintangan yang mendatang. Kedua, jiwa kesungguhan untuk kita meneguhkan azam dalam diri supaya kita terus mencapai apa yang kita inginkan. Ketiga, jiwa keilmuan supaya apa? Sentiasa berada di jalan kebenaran. Rangkuman dan pengakhirannya, sesungguhnya 2021 mengajar pelbagai erti kehidupan, daripada kita memahami dan mengerti serta meredai setiap ketentuan ilahi. Kita mentaati raja dan negara. Kita juga menjaga nyawa dengan menjaga diri kita dan orang lain. Kerana nyawa itu sangat-sangat berharga. Persoalan terakhir saya tinggalkan buat anda semua. Selain daripada jiwa yang saya ceritakan dan banyak lagi jiwa-jiwa yang lain, yang mana telah pun ada dalam genggaman kita. Fikir-fikirkan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.